Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah kita hari ini diberi peluang lagi untuk bersama-sama dan saya ucapkan selamat datanglah ke channel YouTube Cikgu Hakimi ILPJ, mana untuk video-video yang saya kongsikan di dalam web ini, kalau tuan-tuan perasan daripada awal, perkongsian video yang saya kongsikan di dalam ni adalah merupakan video-video yang memakan masa ataupun duration yang panjang, mungkin melebihi daripada 1 jam. Okay. Itu adalah macam saya beritahu dulu, adalah untuk keperluan pengajaran, sebagai bahan online untuk pelajar-pelajar saya yang terpaksa belajar secara online. Tapi untuk video kali ini saya cuba membuat video yang pendek, dan kita akan bincang satu tajuk yang khusus saja, lanjutan daripada pertanyaan daripada Encik Syaming daripada Perlis. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Dan untuk hari ini apa yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan mole clamping ataupun pengapitan acuan dalam proses pemasangan acuan. Jadi kita perlu laraskan parameter untuk pengacuanan ataupun parameter untuk mole clamping tersebut. Okey, jadi tajuk khusus yang saya nak bincangkan di sini adalah mengenai mole protection ataupun keselamatan acuan kita. Di mana kita tahu mole protection ini sangat penting untuk kita beri perhatian semasa kita buat pemasangan acuan, dan juga semasa kita menjalankan proses pengacuanan lah. Okey, apakah kesan sekiranya kita tidak memberi perhatian yang serius kepada isu mole protection ini? Apa yang akan jadi kemungkinan, terutamanya bagi mole-mole ataupun acuan-acuan yang mempunyai rib, acuan-acuan yang sekiranya kopin yang kita sebutkan tadi ataupun mana-mana bahagian pada acuan rosak ataupun patah disebabkan oleh kesalahan daripada setting mole protection tadi, mungkin berlakunya double clamp dan sebagainya, kerana pelarasan yang tidak betul pada mole protection. Jadi ini akan menyebabkan akan menghasilkan ataupun akan menyebabkan masalah, ataupun menyebabkan kerugian kepada kita, terutama di segi masa, tenaga dan sebagainya, sebab acuan tersebut terpaksa kita turunkan untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum kita teruskan operasi pengeluaran yang kita perlukan tersebut. Okey, apa itu yang kita sebutkan sebagai mole protection? Mana mole protection ini adalah satu tempat ataupun satu area, satu ruang di mana keadaan acuan berada dalam keadaan antara core plate dan cavity plate dalam keadaan yang hampir rapat. Bermakna mungkin hitungannya ataupun jarak yang dilaraskan biasanya untuk zone mole protection ini adalah lebih kurang dalam 10 ke 15 mm macam tu. Itu jarak mole protection. Jadi di dalam zone ini, apa yang kita harus atau apa yang mesti kita lakukan adalah kita akan melaraskan, menggunakan kelajuan acuan untuk tutup dalam keadaan yang kelajuan rendah dan juga mempunyai tekanan yang rendah. Maknanya pergerakan acuan tersebut perlahan dan juga tekanan yang rendah sahaja. Dalam fasa ini kita akan menggunakan injection speed yang rendah dan juga menggunakan injection pressure yang rendah lah. Ini adalah untuk memastikan, pertamanya untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran yang kuat di antara core plate dan cavity plate semasa mole menutup. Begitu juga untuk menjaga keselamatan komponen-komponen ataupun reka bentuk yang terdapat di dalam acuan, macam seperti mana yang kita sebutkan tadi, mungkin core, pin dan sebagainya.
itu adalah untuk keselamatan lah. Okay. Okay. More protection ni juga adalah untuk prevent damage from start part. Apabila kita melakukan proses injection dan sebagainya, berlakunya proses pengeluaran, sekiranya terdapatnya sebahagian ataupun keseluruhan produk yang kita hasilkan itu terlekat di dalam acuan, dan apabila kita membuat apabila kita dapat menghentikan acuan tersebut apabila terdapatnya produk yang lekat di dalam, ini akan dapat menghindarkan daripada berlakunya kerosakan pada acuan semasa acuan menutup semula, terutama apabila kita jalankan operasi dalam mode automatik sepenuhnya. Tetapi sekiranya kita tak sempat untuk menghentikan operasi, bila mana terdapatnya produk terlekat di dalam acuan dan acuan menutup semula untuk kitaran proses seterusnya, ini akan menyebabkan berlakunya tadi double clamp tadi, di mana apabila berlaku double clamp, berlakulah himpitan acuan terhadap produk yang lekat tadi. Jadi ini akan menyebabkan kerosakan pada komponen di dalam acuan. Bagaimana untuk kita atasi masalah ini? Mungkin kita tak dapat untuk memberi perhatian sepenuhnya semasa operasi berjalan, dan kemungkinan perkara ini berlaku agak besar. Dari segi peluang untuk berlaku agak besar. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mengatasi masalah ini? Maka di sinilah pentingnya setting untuk mold protection untuk kita amalkan ataupun untuk kita praktiskan ataupun untuk kita laraskan dengan betul untuk mold protection. Di sini apabila kita dapat membuat pelarasan yang betul pada bahagian mold protection, maka apabila terdapatnya produk yang terlekat di dalam acuan ataupun tidak jatuh semasa proses injection, apabila mold menutup semula dalam mode operasi automatik, maka apabila acuan tersentuh sahaja pada produk, maka macam saya katakan tadi, apabila produk terlekat dalam acuan dan mold menutup semula semasa operasi automatik, maka apa yang berlaku adalah mold akan membuka semula sekiranya mold protection itu betul settingnya. Ini pentinglah. Jadi penting untuk kita set pelarasan bahagian mold protection itu dengan tepat. Kat sini saya akan terangkan dulu macam mana kita nak tentukan ataupun macam mana kita nak buat satu pemeriksaan bahawa setting yang kita lakukan untuk mold protection tepat ataupun tidak. Adakah dia berfungsi, adakah dia berkesan ataupun tidak berkesan. Jadi ini penting untuk kita buat pemeriksaan sebelum kita nak jalankan operasi secara mass production ataupun secara automatik dalam jangka masa ataupun dalam menghasilkan kuantiti yang banyak. Jadi apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan meletakkan di sini adalah sesuatu objek sebagai penghalang, sebagai penghalang untuk mold rapat di antara core plate dan cavity plate. Objek ini adalah objek yang nipis saja. Antara lain yang biasa kita gunakan dalam menentukan kedudukan mold protection ataupun pelarasan mold protection kita itu tepat adalah biasanya kita gunakan business card di sini. Business card adalah satu objek yang nipis mana kita akan letak di antara core plate dan cavity plate, dan kita akan tutup acuan. Dan sekiranya apabila kita tutup acuan tersebut dan berlakunya high pressure ataupun dia akan apply
ataupun dia akan menggunakan clamping force yang kita set pada mesin tersebut, okey, high pressure. Jadi bermakna setting mode protection kita tidak tepat dan perlu kita laraskan semula. Okey. Dan sekiranya kita letakkan business card di antara core plate dan cavity plate dan kita tutup acuan dan acuan tidak memberi high pressure, okay, jadi ini menunjukkan bahawa setting mode protection kita betul. Okay. Apa yang penting di sini adalah apabila kita relate ataupun kita kembalikan kepada proses tadi, okay, apabila produk lekat di dalam acuan yang kita umpamakan sebagai business card tadi, okay, apabila mall tutup dan terdapatnya halangan di dalam acuan produk tadi, maka mall tidak akan menutup sepenuhnya. Okay, mall tidak akan mengenakan tekanan yang tinggi tadi. Ini boleh menyelamatkan komponen-komponen di dalam acuan kita daripada bengkok, patah dan sebagainya apabila terkapit ataupun terkena produk yang ada di dalam acuan tersebut. Okey, setting yang kita perlu lakukan di sini adalah kita perlu membuat pelarasan. Okey, kita perlu mengubah suai pelarasan tersebut sehingga mana apabila terdapatnya halangan, okey, di dalam acuan, maka acuan tersebut tidak akan menutup rapat dan tidak akan memberi high pressure ataupun clamping tarnish tidak di-apply di situ. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya tidak terdapatnya halangan, jadi mall akan tutup dengan rapat dan memberi tekanan pengapitan yang tinggi ataupun high pressure mengikut setting clamping tarnish yang kita laksanakan. Itu adalah antara rujukan yang kita boleh buat untuk melihat sama ada berkesan ataupun tidak, ataupun betul ataupun tidak setting mode protection kita. Okey, di sini sebagai kesimpulannya saya akan tunjukkan satu rajah di sini, di mana rajah ini menunjukkan setting untuk mode close ataupun mode tutup. Okey, di mana biasanya untuk kita buat setting mode tutup di sini adalah dia mempunyai 3 step ataupun 3 profile. Okey, profile kelajuan, di mana profile yang pertama di sini untuk permulaan. Okey, apabila kita lihat di sini mode open end di sini mungkin setting dia adalah 200 mm. Jadi daripada starting 200 mm bukaan acuan, dia akan menutup sehingga 150 di sini dengan kelajuan yang tinggi. Itu permulaan proses acuan tutup, dan selepas itu dia pergi mengurangkan kelajuan kepada paras sederhana di antara 150 sehingga 50 mm, dan daripada 50 mm ke 10 mm, okay, ini adalah kelajuan yang perlahan, dan di antara 10 mm hingga mode totally clamp dengan high pressure di sini. Jadi di sinilah apa yang kita panggil sebagai mode protection safety stroke ataupun safety time di sini. Okay. Jadi apabila dia menyentuh pada titik ini, titik mode touching point ini, dia akan apply high protection ataupun dia akan apply high force ataupun tekanan tinggi, clamping force yang kita laraskan. Jadi apa yang lebih penting di sini adalah kedudukan, okay, apa yang kita bincangkan tadi, okay, keseluruhan apa yang kita bincangkan tadi sebenarnya adalah bergantung kepada kedudukan mode touching point ataupun mode touching position ini. Kalau kita salah tempatkan ataupun kita salah masukkan nilai mode touching point ini, maka masalah tadi akan timbul, masalah protection akan timbul. Okay, jadi kita kena pastikan dalam keadaan awal semasa setting, perlulah kita pastikan pada kedudukan ini, okay, pada kedudukan mu rapat, okay, touching point dia adalah dia akan menunjukkan satu nilai touching point kat situ. Jadi nilai tersebut perlu kita gunakan sebagai titik sentuhan
acuan tersebut lah. Okay? Jadi semasa pelarasan, mungkin saya tak dapat nak tunjukkan di sini cara pelarasan sebab melibatkan mesin, dan mungkin mesin yang mempunyai jenis ataupun jenama yang berbeza mempunyai cara setting touching point yang berbeza. Tapi seperti mana yang saya katakan tadi, mole touching point adalah satu nilai yang sangat penting untuk kita pastikan ketepatan nilai tersebut. Okay, jadi berbalik pada apa yang kita lakukan tadi dalam kita menguji keselamatan acuan tadi, kita meletakkan sekeping business card di sini, ataupun kita andaikan terdapatnya sesuatu halangan di dalam acuan. Okay. Bila kita letakkan business card di bahagian depan di sini, okay, jadi apabila mole menutup, okay, sampai saja pada kad tersebut, maka dia akan stop. Dia tak akan apply high pressure disebabkan oleh dia tidak bertemu dengan mole touching position. Okay. High pressure akan di-apply ataupun high pressure akan digunakan, okay, apabila core plate bertemu saja pada touching position ini. Okay. Kalau dia tidak bertemu pada touching position, maka tidak berlakunya high clamp. Dan apabila tidak berlaku high clamp, maka walaupun terdapatnya produk di dalam acuan kita, maka acuan kita masih boleh dikirakan selamat, sebab dalam keadaan tersebut tidak ada daya tinggi yang menekan acuan kita. Okay? Di mana kalau terdapat pressure yang tinggi menekan acuan kita, ini akan menyebabkan kerosakan pada komponen di dalam acuan kita. Okey, saya rasa penerangan saya untuk berkaitan dengan mole protection, saya rasa sampai di sini dululah. Tapi sebelum saya akhiri video kita hari ini, sekali lagi saya nak recap balik bahawa apabila kita buat mole protection, antara perkara-perkara yang penting adalah touching point ataupun touching position. Itu yang pertama lah. Dan kita kena pastikan kedudukan touching position ini tepat. Okay, touching position mestilah keadaan di mana mole betul-betul rapat. Itulah kedudukan touching position. Jangan kita set touching position sebelum mole rapat. Okay, ini akan menggagalkan kita dalam melaraskan mole protection. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, dalam zone mole protection ini perlulah kita gunakan speed pressure yang rendah, dan kita perlu juga laraskan sedikit masa untuk membolehkan pergerakan acuan menutup. Okay, jangan kita kosongkan pada mole protection safety time. Ini satu kesilapan dalam membuat setting. Okay, selain itu, apa yang kita dah bincangkan tadi, bahawa kita perlulah menguji sebelum kita jalankan pengeluaran, kita perlulah menguji setting untuk bahagian mole protection kita supaya mole protection kita itu dilaraskan dengan tepat dengan cara kita meletakkan objek di antara core plate dan cavity plate. Okay? Dan acuan kita tutup, dan sekiranya apabila terdapatnya objek di antara core plate dan cavity plate semasa kita tutup, dan sekiranya setting kita betul, maka acuan kita tidak akan memberi high pressure semasa menutup, dan ini menjamin keselamatan komponen di dalam acuan kita. Dan sekiranya apabila terdapatnya halangan di dalam acuan, dan apabila kita tutup, acuan kita mengenakan high pressure juga, ini menunjukkan pelarasan safety kita tidak berkesan dan perlu diulang semula ataupun perlu dilaraskan semula untuk mendapatkan nilai yang tepat. Okey, saya harap
penerangan saya tadi, tuan-tuan, puan-puan semua dan anak-anak semua boleh faham. Dan sekiranya ada lagi persoalan-persoalan, boleh diajukan melalui laman web saya lah. Okay, laman web saya, web Cikgu Hakimi ILPJ. Dan sekiranya tidak keberatan, okay, silalah subscribe dan share dengan kawan-kawan supaya masing-masing boleh mendapat manfaat daripada ilmu yang kita kongsikan di sini. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang.